السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ini sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, Munaufal, Rashid Mahidin, Nurmala Ahmad, Nurul Azimah dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Pada malam ni insya-Allah saya akan bawa kepada tuan-tuan tentang beberapa penjelasan tentang kewajipan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana kita memahami tanggungjawab baginda sangat berat. Kadang-kadang ada di kalangan puak munafiqun, puak orientalis yang mana mereka suka membawa cerita-cerita sensasi tentang Islam, terutamanya melibatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mereka menceritakan bahawa Nabi kita berkahwin dengan perempuan yang ramai, padahal Nabi Bani Israel dahulu kahwin dengan isteri yang lebih ramai daripada Nabi SAW. Seperti Nabi Daud berkahwin sebanyak 100 orang isteri, Nabi Sulaiman 1000 orang isteri. Boleh kita lihat dalam kajian-kajian Old Testament dan sebagainya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi kita kena faham bahawa Nabi kita punya tanggungjawab, yang tanggungjawab itu tak terpikul atas bahu kita. Apakah tanggungjawab itu? Kadang-kadang kurang perkara sedemikian didedahkan. Demikian juga tuan-tuan, saya akan bawa pada ayat yang ke-85 tentang kewajipan kita untuk membawa kebaikan, mempromotkan kebaikan, menceritakan kebaikan. Kerana kebaikan itu dipanggil sebagai syafa'atul hasanah, manakala keburukan dipanggil sebagai syafa'atul sayyi'ah. Jadi ini satu benda yang penting, bagaimana kisah dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan kepentingan untuk kita melakukan sedekah, sehingga sedekah itu menjadikan seseorang itu selamat daripada bahaya. Seperti contoh yang saya nak kemukakan ini, kisah seorang ibu yang telah pun bersedekah dengan apa yang paling sayang dimilikinya, paling diminati, disayangi olehnya, sehingga Allah menyelamatkan anak-anaknya yang hilang. Jadi pesan saya, kalau tuan-tuan ada pengalaman kehilangan benda penting, apatah lagi kalau manusia, banyak orang mengumumkan kehilangan anak kan, kehilangan bapa, kehilangan orang tersayang, tak tahu pergi mana tuan-tuan. Ada kehilangan isteri pun ada. Maka apakah tindakan kita? Kerana syafa'atul hasanah ni maksudkan itu seperti kisah dikemukakan dalam kitab Al-Barakah fi fadli sa'i wal haraka wa ma yunji bi idznillah ta'ala min al-halaka, karangan Imam Al-Alamah Al-Faqih Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Umar Al-Hubayshi, menceritakan kepada kita tentang step-step yang perlu kita ambil sebagai satu langkah syafa'atul hasanah yang akan membuahkan hasil yang baik buat kita, tuan-tuan. Kisah seorang yang pernah hidup sebelum kita yang kehilangan anak, berbuat berbagai cara untuk mendapatkan anaknya semula tapi tak dapat. Tapi satu perkara dilakukan, akhirnya anak itu selamat dimakan oleh serigala, tuan-tuan. Jadi pada ini serigala binatang buas satu hal, manusia yang buas pun satu hal juga, yang menculik orang kerjanya. Jadi apakah tindakan kalau kita mengalami situasi yang sukar macam tu, berkaitan dengan ayat ke-85. Dan pada malam ni juga saya akan ulang sekali lagi penguraian tentang apa disebut sebagai berkaitan dengan ucapan salam yang diajar kita untuk mengungkapkannya, yang mana menggantikan ucapan-ucapan orang sebelum Islam, yang mana mereka mengatakan an'im sabahan ataupun an'im masaan ataupun hayyakallah. Kalimah ni baik, tapi ada yang baik pada itu bila datangnya perintah Allah untuk mengucapkan salam. Mengapakah salam itu wajib dijawab? Siapakah yang mula-mula bagi salam? Ni kita nak belajar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk memahami ayat-ayat yang indah ini. Alangkah ruginya kalau kita tidak berusaha untuk memahami kalam Tuhan yang hebat ni, tuan-tuan. Dan seperti biasa, saya menyeru tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir. Tafsir Munir ni satu tafsir antara yang terbaik yang boleh kita baca dalam konteks masa, kerana keserasian pembawakannya, penjelasannya dalam konteks moden. Tafsir Ibn Kathir penting dan baik untuk memiliki. Cuma tafsir Ibn Kathir ini dikarang 700 tahun yang lalu oleh Al-Imam Ibn Kathir. Suasananya beza, keperluannya beza, kefahamannya ada perbezaan dengan kita pada hari ini. Sedangkan tafsir Munir ini muncul pada abad ke-20, abad ke-21. Penting untuk kita tahu kefahaman Islam, bagaimana nak praktis Islam. Kerana zaman sekarang bukan zaman Abbasiyah lagi, tuan-tuan, bukan zaman Osmaniyah lagi, bukan zaman Umayyah, jauh daripada Khulafaur Rasyidun. Tapi apakah peranan kita terhenti untuk mengamalkan Islam? Itu satu kerugian kalau kita tidak memahami Quran, tuan-tuan. Maka saya menyuruhlah tuan-tuan, marilah kita menyahut seruan yang saya maksudkan, kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Tafsir yang saya maksudkan tafsir Al-Munir dan juga tafsir Ibn Kathir.
Alhamdulillah, kedua ni bergandingan membantu kita untuk memahami kalam Tuhan. Buatlah satu investment yang akan menyebabkan kita dekat dengan Tuhan, tuan-tuan. Faham apa yang Allah SWT kehendaki. Dan kami akan hadiah tuan-tuan dengan tuan-tuan membuat placement pembelian Tafsir Munir dan juga Tafsir Kasir ni, kitab ni. Ensiklopedia nama-nama anak. Yang sangat penting dimiliki untuk mengelakkan kesalahan dalam ejaan nama. Dan di sini hebatnya ensiklopedia nama anak ni ada nama-nama yang ditulis dalam bahasa Arab dengan barisnya sekali supaya tak salah, dan ada informasi tentang nama-nama tersebut. Nama yang larang, nama yang digalakkan, nama yang disuruh. Ada lebih daripada 3,500 entry nama dalam kitab tafsir, kitab ensiklopedia nama anak ni yang dikarang oleh golongan yang berkeahlian, merupakan pensyarah-pensyarah di universiti, yang mana dengan pengalaman mereka, dengan apa kajian mereka penting untuk kita raikan. Hargailah kerja orang-orang yang berilmu ni, tuan-tuan. Dia bukan boleh celup-celup kat internet ni. Cari, saya terima banyak soalan orang tentang nama anak. Apa soalannya, tuan-tuan, kalau ada rujukan buku macam ni kat rumah kita? Ni tiap kali menghantar kepada ustaz, tanya. Kadang ustaz pun tengah sibuk, kadang kita nak kena jawab pula, nak kena bincang panjang lebar, beritahu, kena tolong tulis dengan ustaz, tulis senjawi dia. Allah, kalau mikir kitab ni kan senang. Baik, tuan sebagai satu galakan untuk kita semua, buatlah investment yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu. Mereka berkata, wa khairul jalisi zamani kitabu. Sebaik-baik teman untuk duduk pada zaman yang penuh fitnah ni adalah kitab. Baik, ada beberapa perkara yang telah saya nyatakan tadi, iaitu berkaitan dengan suruhan perintah Allah kepada Nabi kita SAW untuk berjihad. Andai orang Islam tidak mengikuti baginda sekalipun, baginda tetap disuruh untuk berjihad. Ni antara perkara yang selalu disembunyikan daripada hakikat Nabi kita SAW, dengan tanggungjawab baginda yang besar. Jadi izam al-mas'uliyah ta'ud alaihi bi'azam al-manfa'ah. Maka tanggungjawab yang banyak itu tentunya Allah Ta'ala reward untuk Nabi, ganjaran-ganjaran tertentu yang tidak diganjarkan ke atas kita. Jadi itu sebabnya Nabi kita punya khususiyah, iaitu perkara-perkara privileges yang diberikan kepada baginda Islam yang tidak diberi kepada orang kebanyakan macam kita. Nabi wajib pergi berperang, Nabi wajib bangun tahajud, Nabi tak boleh makan sedekah. Tahu tak kita benda-benda ni, tuan-tuan? Kemudian ayat yang ke-85 saya telah jelaskan tadi, bagaimana pentingnya dalam hidup ni kita merancang untuk buat kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil, tapi diteruskan orang bagi kita saham akhirat tak putus-putus, tuan-tuan. Dan yang terakhir saya nak janji pada tuan untuk ceritakan tentang ibu yang hebat ini, yang telah pun buat satu syafa'ah al-hasanah sehingga anaknya yang hampir dimakan binatang buas diselamatkan oleh Allah SWT. Ya. Baik, di samping itu ada beberapa perkara berkaitan dengan nama Allah. Mengapa Allah menggunakan nama seperti contohnya dalam ayat yang ke-85 nanti kita akan lihat Muqita. Kenapa Allah tak guna perkataan Razak, sedangkan Muqit itu sama dengan makna Razak. Kemudian Allah sebut perkataan Hasib. Hasib ni perkataan hisab. Kenapa Allah menyebut perkataan kira-kira kat situ, tuan-tuan? Ini antara keserasian yang luar biasa dia seluruh pemilihan perkataan-perkataan yang Allah gunakan. Baik, jadi tanpa berlengah lagi, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir ni, tolong buka jilid yang ketiga. Muka surat ke 181 ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harudhil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. Maka berperanglah engkau, wahai Muhammad, di jalan Allah. Engkau tidak ada dibebankan melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat jihad untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya, lagi sangat keras siksanya. Ayat itu ayat yang ke-84. 85 terjemahannya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan mendapat bahagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian dari dosanya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan dengannya. Sungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Baik, tuan yang dimuliakan sekalian, buka tafsir Munir ni pada
muka surat ke 182. Jadi kesaksian ayat ini kalau kita perhatikan dijelaskan oleh Syekh Dr. Abah Zuhaili. Pada ayat sebelumnya Allah telah menekankan tentang sikap kaum munafikun yang enggan berperang namun tetap menampakkan diri seakan-akan taat padahal hati mereka tidak. Pada ayat ini Allah menegaskan perintah untuk berperang. Jadi sikap orang beriman berbeza daripada sikap kaum munafikun. Saya pernah bincangkan kata-kata sahabat Nabi yang sungguh menyuntik semangat kepada sahabat-sahabat yang lain, macam kata Sa'ad bin Ubadah, kata Miqdad, kata Sa'ad bin Mu'az sebagai contohnya, yang mengatakan kepada Nabi SAW, andai Nabi menyeberangi lautan api sekalipun kami akan turut serta. Kami tidak akan berkata seperti mana berkata Bani Israel kepada Nabi Musa mereka, itulah pergilah Tuhan bersama dengan Allah berperang, kami duduk tunggu kemenangan hadir di sini nanti. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah SWT untuk pergi berjihad. Ini satu perkara yang kita kena nyatakan, tuan-tuan. Ini adalah satu tanggungjawab Nabi kita SAW, iaitulah apabila datang seruan jihad, Nabi dah keluar, Nabi tidak boleh reverse balik semula. Nabi tidak boleh pulang semula. Bila perang Uhud itu terlaksana, para sahabat telah berselisih faham kepada dua golongan, sama ada nak berkubur dalam Madinah. Itu merupakan pendapat sahabat-sahabat yang sini macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat yang muda meminta supaya mereka berjuang di Uhud, iaitu di bahagian selatan Madinah, dengan tujuan untuk, tuan-tuan hati dan dikasihkan, untuk menunjukkan taring, menunjukkan kekuatan. Maka dalam peristiwa tersebut, bila mereka keluar, tiba-tiba 1/3 daripada tentera berundur pulang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafiqun. Maka lemahlah semangat tentera yang tinggal 2/3 itu. Maka mereka mencadangkan, kalau gitu marilah kita balik ke Madinah untuk berkubur dalam Madinah. Rumah kita pun boleh jadi benteng dan juga dinding untuk musuh. Mereka akan lemah kalau menyerang, kerana rumah pun boleh jadi sebagai kubur untuk kita, walaupun tak sophisticated macam kubur orang Rom. Tapi Nabi SAW telah bersabda, aku dah keluar macam ni, aku tak boleh reverse ke belakang semula, kena teruskan. Itu kita tak pernah sebut kepada orang di luar sana yang mencari kesalahan dan membesar-besarkan perkara yang pada mereka merupakan satu keburukan buat Islam, buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian juga dalam ayat ini, kalau kita lihat Allah menyuruh Nabi untuk pergi berjihad. Seandainya tidak ada orang ikut engkau wahai Muhammad, engkau tetap kena pergi jihad. Tapi mustahil lah para sahabat nak meninggalkan Nabi mereka yang tercinta, kan? Bagi menunjukkan kepada kita ini merupakan satu tanggungjawab yang berat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada tanggungjawab berat macam tu. Orang Islam tidak ada tanggungjawab yang berat seperti itu. Seperti Qiyamul Lail yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Isra yang lalu, ia merupakan satu kewajipan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ke atas kita. Ia satu sunat muakkad ke atas kita. Jadi beratnya tanggungjawab, tentulah dengan beratnya tanggungjawab, maka besarlah manfaat yang baginda akan dapat. Maka itulah di antara rahsia mengapa Nabi SAW diberikan oleh Allah peluang untuk berkahwin dengan wanita lebih daripada 4. Dan saya pernah jelaskan dalam peristiwa yang lalu bagaimana isteri-isteri Nabi ini kebanyakannya merupakan wanita berstatus janda, dan tujuan Nabi berkahwin dengan mereka macam contohnya Juwairiyah, Safiyah, mereka merupakan kaum Yahudi, Bani Israel yang Nabi berkahwin dengan tujuan untuk menyebarkan Islam dan menunjukkan akhlak yang mulia. Bila Nabi berkahwin dengan wanita-wanita itu, menyebabkan para sahabat membebaskan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki di kalangan kabilah Juwairiyah itu, sebagai contoh bagi mengelakkan mereka memperhambakan orang yang punya pertautan hubungan persemandaan dengan isteri Nabi SAW itu. Ada hikmah yang banyak. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menjelaskan, seperti kata Dr. Abah Zuhaili, yang dapat kamu lakukan adalah menganjurkan mereka untuk berperang, bukan maksa mereka. Allah berjanji akan menolak serangan orang kafir, dan Allah amat besar kekuasaan dan keras siksanya. Dia juga berkuasa untuk membalas mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi janji Allah ni benar-benar terjadi, iaitulah kaum kafir Quraisy telah pun tewas, sebagai contohnya dalam perang Badar dijelaskan kat sini. Lihat pada muka surat ke 183, saya uraikan sikit. Fikah kehidupan daripada ayat ini, anjuran perang pada ayat ini sangat tegas dan kuat. Jika kaum muslimin tidak mahu ikut berjihad, Nabi sendiri yang wajib menjalankan jihad. Dengan kata lain, janganlah kau meninggalkan jihad membela kaum mukminin yang lemah, meskipun kau kena melakukannya sendiri, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, Nabi kita seorang yang sangat pemberani, seperti disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna idza ista'dal ba'su ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kami punya pengalaman banyak kali ketika berkecamuknya peperangan itu. Contohnya perang Hunain ketika musuh menyerang kami di setiap sudut. Kami pada hari itu merasa kagum bilangan yang banyak. Kami diserang perasaan ujub, ghurur. Iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin. Golongan mukminin menyangkakan mereka akan menang. Bilangan ramai itu tidak akan melemahkan mereka. Tiba-tiba mereka kena ambush. Semua lari tuan-tuan. Semua lari. Tak payah sebutlah siapa yang lari kan. Tak payahlah kita buka aib orang. Para sahabat Nabi pun manusia juga. Cuma kelebihan mereka sangat banyak bandingkan kelemahan kita. Kita nak dibandingkan mereka, kita kelemahan terlalu banyak tuan-tuan. Maka dinyatakan nama sahabat yang kekal belakang Nabi itu berapa orang je tuan-tuan? 3, 4 orang, 5 orang saja tuan-tuan. Yang lain semua daripada 10,000 semua lari tuan-tuan. Terkejut. Sahabat yang terlibat dalam perang menceritakan, contohnya Dr. Abdullah Azam, seorang syahid yang mati di Afghanistan, membuat satu buku kecil. Saya tak pasti terjemahkan dalam bahasa Melayu atau tidak. Tajuknya Ayatul Rahman fi Jihadi Afghan. Tanda-tanda Allah yang Maha Rahman dalam peperangan jihad di Afghanistan, tentang beruang merah yang besar itu, iaitu maknanya tentang Rusia tuan-tuan ya. Menceritakan kalau datang peluru pandu tu jatuh, peluru itu bom, bukan peluru pandu, senapang saja tembak, kecut perut tuan-tuan, boleh terkencing tuan-tuan di mulia kawan sekalian. Duduk satu tempat, tiba-tiba peluru sesat datang, terkejut tengok kawan jatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Dalam buku ni menukilkan, menceritakan perjalanan hidup para syuhada. Allahu Akbar, masya-Allah. Terkejut tuan-tuan. Terkejut. Ya. Pada masa itu rasa nyawa melayang. Maka inilah yang terjadi, kata Abdullah bin Abbas, semua orang lari. Lalu pada hari itu Al-Abbas bapa kepada Abdullah menceritakan bahawa kami semua bersembunyi belakang Nabi. Nabi jadi macam penting, macam kereta kebal. Kami bersembunyi belakang Rasulullah SAW. Masa takut yang amat sangat, terkejut. Tuan-tuan ya, Sayyidina Ali pun berkata, aku pun yang berani pun terkejut, aku bersembunyi. Macam mana beraninya Nabi kita SAW. Jadi huraian di sini, ayat ini mendorong kaum mukminin untuk berjihad dalam perang. Ayat ini menegaskan bahawa Allah janji akan menolong mereka yang menolong Nabi SAW. Jadi seterusnya penutup di cerita ayat yang ke-84 ini. Setelah itu banyak orang Yahudi yang meninggal kerana cerita tentang kemenangan Islam. Musuh takut dalam perang Ahzab sebagai contohnya, angin bertiup kencang. Kemudian di kalangan barisan musuh itu sendiri pun ada yang muda jadi mata-mata untuk menceritakan tentang timbul pergaduhan di antara mereka, menyebarkan perang saraf. Ada yang masuk Islam, kemudian Nabi suruh sebarkan mereka, disangkakan masih lagi kafir. Yang masuk Islam itu datang bertemu dengan Nabi. Nabi suruh menimbulkan berita-berita sehingga timbul syak sangka di antara mereka. Angin kencang bertiup, meniup kemah-kemah mereka terbang semua tuan-tuan. Dan setelah itu banyak pula Yahudi yang meninggal ke rumah mereka selepas melihat keadaan tidak selamat lagi. Janji mereka untuk bersama dengan kaum musyrikin semuanya meleset bila melihat kaum musyrikin sendiri pun tak boleh nak memerangi orang Islam. Mereka pun bertempiar lagi, mereka pun berpecah belah dalam keadaan persatuan yang telah pun ditandatangani sebelum itu. Maka inilah dia bukti kemenangan Islam pasti hadir tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan bersama pada waktu itu ataupun kita sudah pun ahlan wa sahlan wa jalan. Jangan kita menyangkakan, saya cerita kuliah lalu tentang Sumamah bin Uthal radhiyallahu anhu, yang pada awalnya menunjukkan tekad yang dibulatkan untuk menentang Nabi dan Islam. Akhirnya jadi seorang Muslim yang hebat yang pertama melaksanakan umrah. Dan beliau juga yang mula-mula bertalbiyah dengan talbiyah yang kita ucapkan di Mekah ketika umrahnya haji itu. Nabi mengajarnya sehingga kaum musyrikin takut untuk mengapa-apakan dia, kerana dia saudagar, dia pemimpin kabilah di Hanifah yang terletak di Najd, yang membekalkan, menghantar, berniaga dengan mereka gandum yang menjadi makanan asasi orang Arab. Jadi jangan kita menyangkakan kalau kita tak ada Islam ini akan lemah. Kalau saya tak ada Islam yang akan lemah, sekolah tu tak buat, orang tak faham. Jangan tuan-tuan. Kita ni hanyalah satu mata rantai untuk meneruskan perjuangan Islam. Jangan sekali-sekali kita pandang tanpa kita Islam tak bergerak. Baik, ayat yang ke-85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Siapa yang bawa pertolongan yang baik, saya dia akan dapat bahagian daripadanya. Barang siapa yang beri pertolongan yang buruk, saya dia akan mikul bahagian dosanya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, yang ni pada muka surat 184 tafsir Munir yang istimewa ni. Setelah Allah memerintahkan kaum ini untuk berjihad, di sini Allah menerangkan kaum ini benar-benar mahu taat kepada Rasulullah.
mereka akan dapat kebaikan yang banyak, mereka akan mendapat bahagian daripada kebaikan itu kerana bersungguh-sungguh mendorong mereka untuk berjihad. Mujahid berkata, ayat ini turun berkaitan dengan pertolongan diberikan oleh satu orang kepada yang lain. Barang siapa melakukan sesuatu kemudian timbul konsekuensi positif, orang tersebut akan mendapat pahala kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang telah pun ditaja atau dilakukan itu. Umpamanya seorang yang berjuang menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan, dia akan mendapat pahala di dunia seperti penghormatan dan harta, dan juga mendapat bahagian di akhirat. Barang siapa yang melakukan buatan yang buruk, dia akan mendapat dosa akibat buatan dan niat itu, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih, yashfa'u ay fil khairi tu'jaru wa yaqdillahu ala lisan nabi ma sya'. Dalam hidup ni kita mesti belum-belum berbuat kebaikan. Kebaikan ni kadang-kadang semudah untuk membantu orang. Orang nak berniaga tak ada peluang, kita perkenalkan dengan orang pemodal, investor yang boleh invest syarikat, ya, membantunya. Budak muda ni bagus, keluar universiti, kat universiti pun belajar bersungguh berniaga. Satu cerita lah tuan-tuan, ada sebuah universiti, mereka buat laporan bahawa gerai-gerai booth yang diberi kepada pelajar-pelajar, siswa-siswi untuk berniaga tu tak laku. Daripada beratus-ratus booth dalam universiti tu, universiti yang luas tu, ramai tak bayar sewa. Maka ada seorang berkata, di mana kalau letak booth tersebut? Oh bagus, kami letak bawah pokok, letak dekat stesen bas, letak kat tempat ni. Tuan-tuan, mengapa tak disatukan booth-booth untuk perniagaan ini? Stall untuk anak-anak muda, siswa-siswi berniaga. Ada setengah universiti kan tuan, macam saya sebut tu terang lah, macam UIA Gombak. Saya mengajar di situ dulu berapa lama. Maka pihak pentadbir yang sangat cermat dan teliti itu mengumpulkan semua budak-budak berniaga, letak satu tempat. Maka dia meriah tuan-tuan, dia sokong menyokong satu lain, tak timbul pun competition kat situ. Dia healthy punya competition. Maka bila banyak orang berniaga di satu tempat, ramailah orang datang. Tapi kalau kita sepah-sepahkan kesian budak-budak, macam mana dia berniaga tengah-tengah panas, semangat pun tak ada, dia seorang-seorang. Kalau orang ramai, dia tak buka kedai, dia malu tuan-tuan. Ini saja cerita. Maka carilah peluang dalam hidup ni untuk membawa manusia kepada saranan-saranan baik. Contoh, ada orang nak sebagai contoh, ada orang untuk nak, apa istilahnya, nak wakafkan tanah, untuk berkata tak nak wakafkan tanah ni untuk almarhum suami saya, nak dijadikan mahat tahfiz. Kita carilah dengan jujur orang yang mampu untuk membuat mahat tahfiz, yang ada dana, yang ada prospek, bawa perkenalkan. Jangan ambil apa-apa kepentingan kat situ tuan. Kalau orang nak bagi hadiah itu kok lain lah rezeki kita. Tapi kalau nak tetapkan, nak ambil peluang ni, tak mahu tuan. Kita dengar ada orang nak berniaga, ada orang nak jual tanah, kerana tanah tersebut tanah keluarga perlu dijual kerana ayah ibu pun dah tua, nanti ada isu-isu tertentu, dan kemudian pula ada kalangan keluarga yang sakit nak diuruskan. Kita yang tahu ni janganlah pergi markup dahsyat-dahsyat tuan-tuan. Allah Akbar, markup 3%, 4% ikut undang-undang hartanah properti ni cukup lah. Takkan nak markup sampai ratus-ratus ribu. Bila tanah tu 100 ribu, nak pergi markup lagi 100 ribu, jadi 200 ribu. La ilaha illallah Rasulullah. Apa punya orang nak kaya cepat ni tuan-tuan. Jadi anggaplah kerja kita sebagai satu peluang dapat pahala, dan juga satu peluang bantu orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak contoh-contoh yang lain. Itu sebab kadang-kadang bangsa kita ni berniaga tak berjaya kerana kita ni tamak nak cepat kaya tuan-tuan ni, boleh katakan. Bangsa lain tak macam tu, mereka bersabar, menanti. Kadang-kadang kita tengok tayar pancit pergi kat kedai, nak pergi masukkan apa dipanggil cacing masukkan tayar itu pun baru RM3, kita pun terkejut, RM3 masukkan cacing, tutup lubang paku kena pada tayar kereta tu, RM3. Macam mana dia untung minit dia buat benda tu, adalah 5 minit mungkin, RM3 murahnya. Kalau jumpa dengan doktor waktu sepanjang macam tu, mungkin dah RM100 kena. Gurau dengan doktor minta maaf tuan bahagian masing-masing lah. Tapi dalam konteks ni kita lihat, jangan tamak, ada bahagian kita insya-Allah. Ada orang nak berkahwin, tolonglah bantu orang tu untuk berkahwin. Budak lelaki tu orang baik, mungkin dia belajar tak tinggi tapi keluarganya baik. Kalau kita bagi syafaat itu kepada keluarganya, bercakap mengenali keluarga lelaki ni dengan baik, jumpa dengan keluarga perempuan, cakap budak ni budak baik, cuma belajarnya tak tinggi, dia tak ada peluang, tapi nampak bersungguh-sungguh ada prospek untuk berjaya. Mana tahu besok ramai orang berjaya di dunia ni tak ada fungsi apa-apa, drop out dari universiti. Jadi bagi sokongan tuan-tuan. Itu nama dia syafaat hasanah.
Itu sebab dalam kisah yang menarik yang saya kemukakan tuan-tuan di sini daripada buku Al-Barakah fi fadli sa'i wal haraka wa ma yunji bi iznillah ta'ala min al-halaka. Cerita tentang keberkatan-keberkatan yang berlaku dalam hidup. Satu daripada bahagian ni tuan-tuan ialah kisah tentang kelebihan bersedekah. Saya bacakan untuk tuan-tuan kisah kelebihan untuk bersedekah yang dinyatakan kat sini. Bagaimana orang yang bersedekah itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan-kelebihan yang banyak. Itu antara lain cerita seorang yang berlaku disebut dalam kitab Tanuhi, seorang ahli hadis berkata bahawa satu peristiwa yang berlaku tentang seorang perempuan yang kehilangan anak lelakinya ketika main-main, umpamanya macam ke padang mainan, orang semua dapat anak dia hilang. Anak dia ke mana pergi dia tak tahu, dia cari, dia minta bantuan daripada semua orang. Semua orang mencari tak jumpa tuan-tuan. Kesiannya ibu muda ini, anaknya itulah seorang yang sulung. Carinya pada masa itu dengan keterbatasan yang ada, semua orang usaha untuk mendapatkan, tak dapat tuan-tuan, nangis dia pagi petang siang malam dipujuk suaminya. Sehingga pada satu hari dia ceritakan di sini tuan-tuan, dia dalam kesusahan, makan pun tak lalu, tiba-tiba itu je makan yang tinggal. Sampai tak boleh nak bekerja mencari anak tersebut. Maka makanan yang tinggal itu dia nak makan, tiba-tiba datang orang minta sedekah di rumahnya. Suami tidak di rumah, suami sedang bergiat mencari anak yang hilang itu agaknya, kerja pun terpaksa berhenti. Tiba-tiba dia nak makan makanan itu, datang peminta sedekah. Dia kelaparan amat sangat. Itu je makanan tinggal di rumahnya. Maka dia pun pergi kepada peminta sedekah itu. Dalam hatinya fikir, Allah, aku tak ada apa lah aku minta pada kau anak aku selamat, sudahlah ya Allah. Tuan-tuan, dia pun, perempuan itu bagi sedekah kepada peminta sedekah itu pun pergi. Peminta sedekah perempuan itu pergi. Dia pun duduk termenung, keletihan, tertidur dia tuan-tuan. Tiba-tiba tak lama kemudian, dalam cerita yang dikemukakan ini, orang pun jumpa dengan anak dia, bawa pulang anak dia. Cuma ada kesan gigitan sikit kat pakaiannya. Maka bertanyalah kepada anak ni, apa pengalaman kau anak? Kata dia telah pun berjalan, tak perasan. Maka pergi, kata budak-budak kecil ni, dia merayau-rayau tuan-tuan, dah tak boleh jumpa jalan pulang. Akhirnya pergi ke sarang serigala, tempat serigala berkumpul. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Pada waktu itu datanglah serigala nak makannya. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang seluruh putih, menghalang budak lelaki ini dan berkata kepada budak lelaki ini, hadhihi luqmatun bi luqmatin, ini satu suapan untuk suapannya itu. Maka budak ini pun beritahu pada mak dia, suapan untuk suapan. Apa makna suapan ni mak? Budak kecil tanya pada mak dia. Baru mak dia teringat, rupa-rupanya ketika dia nak makan, datang pengemis itu minta bantuan, diberinya makanan yang patutnya dimakan, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan anakku. Inilah dia suapan yang menyelamatkan anak itu daripada dimakan segala. Kisah-kisah macam ni banyak tuan-tuan, boleh kita lihat dalam kitab-kitab kelebihan orang yang melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kadang-kadang kebaikan itu tidak hadir serta-merta, tapi dia hadir untuk anak cucu pun berlaku, ia juga tuan-tuan. Itu sebab dari sudut ayat yang digunakan di sini, perkataan yang tepat untuk saya sebut keserasian ayat Allah SWT. Disebut oleh Profesor Dr. Ammar Fadil dalam buku beliau yang bertajuk Amazing Quran ini, keserasian ayat sebagai satu bentuk i'jaz Quran, keserasian pemilihan perkataan yang Allah gunakan. Itu sebab dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menyatakan kalimah yang indah ni tuan-tuan, bahawa orang yang melakukan kebaikan ni, mayashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang buat kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan tersebut di dunia ataupun akhirat. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang buat kejahatan, maka kejahatan itu akan dipikulkan ke atasnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Di sini ada perkataan dipilih oleh Allah, nasibun. Orang yang buat baik dia dapat nasib. Manakala orang yang buat jahat, kiflun. Apa beza nasib dengan kiflun ni? Kata Imam Al-Asfani, dia sama sebenarnya, tapi nasibun ni merujuk kepada perkara yang nyata, nampak. Orang yang buat baik ni hatinya tenang, mukanya girang. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, 6 kelebihan orang yang buat ketaatan. Allah beri pada wajahnya tenang, hatinya lapang, rezekinya luas, badan badannya hilang penyakit, orang sayang pada dia. Ini tanda-tanda satu perkara yang kita buat itu taat, Allah reward kat dunia lagi, instantly tuan-tuan, immediately Allah bagi ganjarannya. Manakala perkataan kafil pula, kalau kita lihat, merujuk kepada, biasanya kata Imam Al-Asfani, merujuk kepada satu benda yang buruk. Jadi sesiapa yang buat keburukan itu akan melekat pada dirinya, pada wajahnya, pada kehidupannya. Jadi itu sebab kata Al-Biqai, walaupun ada kesamaan dari kedua makna ni, tetapi kiflun ni mengandungi makna yang lebih besar daripada nasib. Itu sebabnya kata Al-Imam Al-Biqai mengingatkan kita, orang yang buat kebaikan,
kebaikan itu akan bercambah pulangannya dalam kehidupan seseorang. Mungkin Allah tak beri dia bentuk kekayaan, tapi anak-anaknya menjadi manusia yang baik. Cuba lihat cikgu-cikgu, guru-guru yang ada keliling kita, kerja mereka ikhlas, sungguh-sungguh. Tengok anak-anak cikgu, ada tak terlibat yang jadi orang isap dada sebagai contoh, tuan-tuan? Ada tak terlibat orang bosia ni yang perkataan yang susah nak sebut lah, nak sebut macam keji sangat lah, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan. Kerana para guru, para cikgu merupakan orang yang sangat mulia. Kerjanya kerana Allah, paginya sampai tengah hari baliknya mendidik anak bangsa, manusia, tak kira bangsa. Maka Allah reward dengan bentuk yang dipanggil sebagai nasibun minha. Kebaikan-kebaikan itu mengalir dalam hidupnya, ketenangan, kebahagiaan. Jangan-jangan kita dengar dalam kehidupan cikgu ni cacah morbak, bergaduh, bercerai-berai. Jarang, tuan-tuan, jarang. Kan? Jadi perkataan nasib pun merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang terancang, yang boleh kita lihat. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi kita boleh agak. Tapi kalau sebut perkataan kiflun ni, dia merujuk kepada kejahatan dan juga akibat yang buruk, yang sangat besar petakanya, sangat bahaya impactnya, tuan-tuan, outcome-nya. Maka jangan kita mencabar Allah SWT. Lalu di hujung ayat ni Allah menyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa Allah ni dalam salah satu sifatnya maha berkuasa atas segala sesuatu. Perkataan muqit ini kalau kita belajar daripada perkataan bahasa Arab, datang perkataan yang boleh kita lihat mim, qaf, ta, yang merujuk pada genggaman, pemeliharaan dan juga kekuasaan dan juga kemampuan. Itu sebab perkataan ini juga dipanggil sebagai makanan, qutul qulub, maknanya makanan kepada hati. Kitab bernama Qutul Qulub contohnya. Jadi perkataan muqitah ni merujuk kepada satu benda yang bersifat memiliki kekuasaan yang mutlak. Ini adalah sifat Allah SWT. Cuma mungkin ini ditemui sekali saja dalam Quran, digunakan sekali saja oleh Allah dalam Quran yang merujuk kepada satu sifatnya, iaitu sifat berkuasa atas segala sesuatu ni, menggenggam sesuatu ni. Apa bezanya daripada perkataan yang lain seperti nama Allah yang memberi rezeki contohnya, yang berkuasa contohnya Razak, Zul Quwwatil Matin. Apa beza Razak dengan Muqit? Jadi di antara huraian yang menarik yang saya terbaca, tuan-tuan, adalah huraian oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam menyatakan nama-nama Allah. Iaitu kata beliau, kalau engkau perhatikan perkataan Razak berbeza daripada Muqit, kerana Razak ini biasanya merujuk kepada pemberian Allah yang boleh engkau lihat bersifat jasmani dan juga rohani. Rezeki ni Allah beri di sudut kebaikan bersifat rohani dan juga jasmani. Kita tengok macam cerita cikgu-cikgu tadi kan, yang kerjanya sangat mulia, bekerja kerana Allah, ikhlasnya. Ni antara kerja yang mulia lah, tuan-tuan. Tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan perkara-perkara haram. Kerjanya mendidik manusia supaya jadi manusia. Maka Allah beri kepada guru ni pulangan di sudut gajinya, kesihatannya, anak-anaknya yang baik. Itu maknanya satu pemberian yang bersifat rezeki ini dia merujuk kepada banyak benda, bukan duit saja. Mungkin isteri yang salihah, suami yang saleh, mertua yang baik, adik-adik yang baik, anak-anak yang salih-salihah, kehidupan yang serba bahagia. Kerja pula dekat dengan rumah, disediakan pula quarters guru, contoh lah, tuan-tuan. Jadi rezeki ni semua rezeki. Berbeza dengan perkataan muqit, kata Imam Al-Ghazali. Muqit ini kalau kita rujuk, kata Imam Al-Ghazali dalam bentuk muqit ini, dia merujuk kepada satu benda yang bersifat, apa kita nak nyatakan kat sini, kata penguasaan. Yang makna perkataan muqit ni adalah makna yang lebih luas daripada razak ni tadi. Kalau rizqun ni tadi merujuk kepada perkara yang kita nampak kesannya, tetapi muqit ini dia adalah satu pulangan yang bersifat dunia dan juga akhirat. Dunia juga akhirat. Berbeza daripada rizqun. Rizqun ni satu benda yang kita nampak, kita rasa. Tetapi kalau muqit ini, yang disebut perkataan mim qaf ya ta ni, merujuk pada satu pemberian Allah, anugerah Allah, pulangan yang Allah berikan itu dalam bentuk yang tak nampak, dunia dan juga akhirat. Macam mana, tuan-tuan? Saya bacakan untuk tuan-tuan ya. Jadi berbeza razak, bahawa rezeki dapat mencakupi makanan dan selainnya seperti pakaian, kedudukan. Tapi kalau sebut pada muqit ini, dia merupakan satu benda yang lebih luas daripada itu, merangkumi jasmaninya, rohaninya, spiritualnya. Jadi itulah sebabnya bila Allah membawa perkataan wa kana Allahu ala kulli syai'in, dalam ayat ini Allah menyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, Allah berkuasa atas segala sesuatu.
kerana ia merujuk kepada perangai manusia yang kadang-kadang dalam kehidupan ni melakukan kebaikan, lalu dia berfikir, apalah bentuk ganjaran yang kau akan dapat. Ni aku sembahyang sunat duha, bila aku nak jadi kaya? Aku memberi sedekah, macam mana Allah nak ganti balik semula? Kadang-kadang timbul perasaan seperti itu. Maka perkataan muqit ini mengingatkan kita bahawa pemberian Allah itu bukan saja nampak dalam bentuk rezeki yang datang pulangannya segera, itu satu perkara, tapi kita jangan lupa kadang-kadang bentuk pulangan yang Allah berikan itu lebih besar daripada apa yang mampu kita fikirkan. Contohnya bersifat kesihatan, contohnya di akhirat besok tempat yang mulia. Jadi jangan kita meragui perkara tersebut. Inilah kata Al-Imam Ghazali bagi untuk kita memahami perkataan perbezaan di antara muqit dan juga razaq ini. Jadi perkataan razaq sekali saya terang kepada tuan-tuan, razaq ini, razaq dan muqit, dia merujuk kepada razaq benda yang nampak, tapi muqit ini merujuk kepada jaminan rezeki. Ini satu lagi pandangan yang menarik. Jadi Allah tetap bagi rezeki. Itu sebab tuan-tuan yang boleh buat kasihan. Kadang-kadang ada orang dia buat kerja, kita memfikir, kau ni buat kerja apa kau dapat contohlah orang jadi imam, jadi Bilal, jadi siak di masjid, berapa pulangan dapat? Kalau dia bekerja di bawah kerajaan mungkin ada pulangan gaji tertentu, tapi kalau kerja sukarela di surau yang kecil, ada tak allowance untuknya? Tak ada tuan-tuan. Tapi yakinlah orang sedemikian, dia sedang buat satu perniagaan yang transaksinya dengan Allah SWT. Maka Allah dengan sifat muqit yang diberikan kepada orang ni, kita akan lihat orang ni sebagai contohnya matinya mudah, hidupnya senang walaupun wangnya tak banyak, dia tak ada kena penyakit-penyakit, dia nak pergi haji, orang hantar dia pergi haji. Itu berlaku kan depan kita, kita dapat lihat kan. Jadi perkataan muqit ini lebih mudah untuk kita faham. Ia adalah satu gabung jalin pemberian Allah yang kita nampak dan kita tak nampak, dan ia adalah jaminan pemberian tersebut tanpa perlu diragui sedikit pun. Tapi kalau perkataan razak, dia merujuk kepada satu benda yang kita nampak, seperti contohnya pangkat, kita nampak gaji, kita nampak isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang sihat, sahih, salih, salihah. Itu namanya rezeki. Rumah, tempat kerja dekat dengan rumah contohnya. Jadi saya harap tuan-tuan faham maksud muqit ni tadi, bahawa muqit adalah penekanan daripada Allah Ta'ala tentang jaminan rezeki, banyak atau sedikit. Tetapi razak ini pula merujuk kepada benda yang kita nampak dan berulang-ulang dalam kehidupan. Jadi al-muqit adalah sifat Allah yang beri rezeki mencukupi untuk semua makhluknya. Walaupun kita lihat kadang-kadang orang pandu teksi itu berapa sen lah dia dapat. Budak-budak meniaga burger tepi jalan tuan-tuan, berapa sen lah dia dapat. Asalkan dia tak menyusahkan orang, sudahlah tuan-tuan. Orang yang bekerja di tempat-tempat yang lebih mahal, mungkin pilot ke, doktor ke, engineer ke, dengan konsultan ke, jadi tentulah gajinya lebih banyak, tapi masing-masing memiliki bahagian yang telah ditetapkan dan dicukupkan oleh Allah. Jadi itulah perbezaan yang dikatakan oleh Imam Ghazali di antara nama Allah namanya Muqit dengan nama Allah namanya Razak. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi diberi kepada masing-masing imbalan ataupun pulangan terhadap kerja mereka lakukan itu. Kadang-kadang orang itu bekerja hanya sebagai penggali kubur saja. Kita terfikir dalam hati berapa sen dia dapat gaji. Tapi itu tak penting tuan-tuan. Yang penting Allah beri kepadanya kesihatan, Allah beri kepadanya kesenangan, Allah beri kepadanya kecukupan lebih daripada orang yang mungkin gajinya lebih mahal. Jadi inilah dia kerja-kerja kebaikan yang kita buat, berarti kita sedang berniaga dengan Allah SWT. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan ketika matinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia pesan kepada anaknya yang sulung bernama Abdullah bin Zubair, kalau ayah mati nak, kau bayarlah hutang-hutang ayah ya. Ternyata ayahnya mati syahid. Lalu si anak ni melihatlah hutang ayah, langkah banyaknya hutang ayah. Ayah pernah pesan, kalau kau ada masalah untuk bayar hutang, tanyalah kepada majikan ayah. Siapa majikan ayah? Tahu saya, ayah ni bekerja sendiri, businessman. Maka yang jawab, mintalah kepada Allah nak, ayah lah majikan ayah, Allah lah majikan ayah. Ini namanya bisnes dengan Allah tuan-tuan, berniaga dengan Allah, kerana Allah, untuk Allah. Maka si Abdullah ni pun menggalas tanggungjawab besar untuk bayar hutang ayahnya yang banyak itu. Ayahnya businessman. Akhirnya Allah bantu dia untuk menyelesaikan semua hutang tersebut dalam masa yang singkat. Dia dapat bayar balik semua sekali. Jadi inilah dia perkataan yang berkaitan dengan yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang buat perkara kebaikan, maka Allah pasti menjamin keselamatan untuknya. Rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi siapa yang membuat kejahatan, syafaat kejahatan, maka syafaat kejahatan itu akan jadi beban yang berat untuknya.
dan Allah itu telah menetapkan segala sesuatu kerana semuanya dalam genggaman pengetahuan kekuasaan Allah SWT. Yang terakhir sekali untuk renungan kita pada malam ni, nampaknya tak sempat lah tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan hukum bagi salam, pensyarah bagi salam pada anak muridnya. Apa hukumnya, mengapa mazhab Hanafi mengatakan ni haram, tak boleh. Bos bagi salam pada sekretarinya, apa hukumnya tuan-tuan? Banyak kes yang kita dapat tahu akhirnya berlaku perkara-perkara yang tidak elok di situ. Jadi mengapa mazhab Hanafi mengharamkan memberi salam kepada perempuan yang bukan mahram? Saya nak cerita tapi tak sempat nampaknya. Siapakah yang mula-mula memberi salam? Kemudian mengapa, adakah Nabi SAW bagi salam kepada sekumpulan manusia? Di kalangan mereka tu ada orang Yahudi, boleh tak bagi salam? Sekelompok orang sedang duduk, umpamanya kena makan lah, sedang sembang, kita datang nak join, ada orang bukan Islam, boleh tak bagi salam kat situ? Boleh tak bagi salam kepada orang kafir dengan Assalamualaikum warahmatullahi? Di kalangan ulama yang membenarkan, kenapa? Sedangkan itu doa tu. Nampaknya tak sempat lah tuan-tuan. Ajar nak sembang bab ni, nak mengupas bab ni. Bagi tuan-tuan sabar malam esok saya akan bawa isu ini untuk dibincangkan. Maklumlah kita dalam masyarakat majmuk. Jadi setakat ni saja dulu yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Antara doa Nabi SAW yang penting untuk kita amalkan, riwayat Tirmizi dan juga Ibn Majah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daima fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daima fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan juga kesihatan. Kan? Mohon kepada Allah keampunan dan kesihatan, dan mohon kepadamu keselamatan yang berkekalan di dunia dan juga akhirat. Minta kepada Allah keampunan, minta kepadanya kesihatan, minta kepadanya keselamatan yang berterusan. Ada orang kadang-kadang pergi kerja, dalam perjalanan dia tak terfikir, kadang tiba-tiba batu daripada, ataupun simen, konkrit daripada, na'udzubillah tuan-tuan, jatuh kena kepala tuan-tuan, lepas tu koma, tak sedar. Ya Allah Rabbi. Jadi kita mohon dalam hidup ni keselamatan. Satu, mohon keampunan. Nombor dua, mohon kesihatan. Nombor tiga, mohon keselamatan yang berterusan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon padamu keampunanmu. Saya dah ajar tuan-tuan perkataan afu ni beza daripada ghafur. Kemudian afiyah. Afiyah ni minta pada Allah kesihatan. Wal mu'afat ad-daimah, keselamatan yang berterusan. Fi dunia wal akhirah, di dunia juga akhirat. Jadi doa ni boleh tuan-tuan dapatkan daripada buku tajuk Askarul Askar yang sering saya ceritakan kepada tuan-tuan, kepentingan memilikinya, karya Al-Imam As-Suyuti ini, ringkasan daripada karya Imam Nawawi, pada muka surat ke 191. Lihat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon padamu keampunan dan keafiatan dan keselamatan yang berterusan, dunia dan juga akhirat. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang belum lagi menggunakan Habatus Sauda, produk Birkah ni, tolong dapatkan daripada Zahzan Travel. Dalamnya ada mengandungi minyak Habatus Sauda yang dinyatakan oleh Nabi SAW rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Mari gunakan tuan-tuan. Dah diproses begini, mudah untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaklah sisi keluarga untuk gunakan, ayah ibu kita, anak-anak kita, pasangan kita. Padanya ada kebaikan yang banyak, seperti sabda Nabi SAW, Nabi tidak menyatakan melainkan kebenaran. Birkah Habatus Sauda. Baik tuan, boleh dapatkan. Dan kemudian kami juga mempromosi makanan sunnah korma ajwa, yang Nabi nyatakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wa sihirun. Siapa yang makan korma ajwa 7 biji setiap hari akan selamat daripada racun dan juga sihir. Boleh dapatkan di Zahzan Travel. Tuan-tuan beli 3, kami bagi hadiah 1. Mana tuan-tuan beli 750 gram dapat 1 kilogram. Kami hadiah lagi 250 gram. Sementara stok masih ada. Boleh dapatkan segera tuan-tuan. Dan juga kami sedang adakan kempen memiliki planner Islam, Aku Ingin Jadi Baik, yang boleh tuan-tuan gunakan untuk mencatat segala maklumat yang tuan-tuan pelajari dari tafsir bersama saya di sini. Tuan-tuan boleh catat dalam planner yang bernama Aku Ingin Jadi Baik itu. Boleh dapatkan dari Zahzan Travel ataupun Tiani Cetak, untuk mencatat semua nota yang kita pelajari, doa-doa,
Moga-moga menjadi satu rujukan kelak. Berbanding dengan telefon yang kita catat, mungkin baterinya tak ada, nak cari balik semua susah. Tapi dengan planner ni semuanya dapat dicatat dengan mudah, insya-Allah. Baik, setakat itu dulu tuan-tuan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqwallahu minna wa minkum. InsyaAllah malam esok saya akan uraikan lagi tentang perkara-perkara berkaitan dengan salam. Apakah kaitan ayat ini dengan cerita peperangan? Tiba-tiba Allah bawa ayat tentang salam. Siapakah yang mula bagi salam? Boleh tak bagi salam seorang pensyarah kepada anak-anak muridnya, siswi-siswinya yang muda atau sebaliknya, ataupun seorang bos kepada pekerjanya? Mengapakah ada setengah ulama mengatakan ia haram, dan siapa pula yang mengatakan dia harus? Siapakah yang mula bagi salam? Kita akan belajar sama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.